khabar semua? Anda sedang bersiaran bersama saya, Vanita, bagi menyaksikan majlis berprestij di peringkat kementerian dengan konsep yang bersesuaian dengan cabaran baru yang dihadapi di seluruh dunia. Dari Wisma Putra, kami bawakan kepada anda penonton yang dihormati. Majlis apresiasi pada tahun ini sedikit berbeza dengan tahun-tahun yang lepas, yang mana selain membudayakan pendekatan baharu, majlis ini juga dapat disaksikan serentak oleh semua warga kementerian yang berada di luar negara. Baiklah, kita telah mendapat isyarat yang majlis akan dimulakan pada bila-bila masa dari sekarang. Terus kepada rakan penyampai saya, Adli. Terima kasih Vanita. Bersama-sama kita ialah Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri. Setinggi-tinggi tahniah kepada penerima anugerah Khidmat Cemerlang untuk tahun ini. Penghargaan ini sebagai orang kata tanda terima kasih kementerian kepada pegawai kita yang telah menunjukkan khidmat yang cemerlang sepanjang tahun ini. Dan pada masa yang sama saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan Wisma Putra yang bersara. Terima kasih di atas jasa bakti mereka yang telah dicurahkan kepada kementerian. Sebenarnya bukan saja kepada kementerian kita, malah juga kepada negara. Nampaknya YB Menteri telah pun tiba. Bos dah sampai? Dah sampai ke isi menalari ya? Jadi langsung ke bilik sidang media untuk sama-sama kita dengar amanat yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama bertemu dalam majlis apresiasi Kementerian Luar Negeri pada hari ini. Pertemuan yang amat luar biasa kerana kita terpaksa berjumpa secara maya dan saya terpaksa menyampaikan amanat ini dalam keadaan yang cukup luar biasa. Tetapi saya ikhlas nak nyatakan di sini bahawa saya sebenarnya impikan berada bersama-sama saudara-saudari sekalian secara bersua muka, bertanya khabar dan menyampaikan ucapan tahniah secara berdepan. Namun apakah daya negara kita dan seluruh dunia sedang diselubungi krisis COVID-19. Krisis yang tidak hanya memaksa kita mendepani cabaran kesihatan dan ekonomi, malah menuntut kita mematuhi SOP tertentu, termasuklah membataskan pergaulan, mengelakkan aktiviti berkumpulan dan menjaga jarak antara satu sama lain. Namun, di sebalik cabaran dan kekangan ini, ia bukanlah alasan untuk saya dan kepimpinan tertinggi kementerian untuk tidak meraihkan saudara-saudari. Saya menganggap warga Kementerian Luar Negeri adalah merupakan tulang belakang dan barisan hadapan negara yang amat wajar diberi penghormatan dan pengiktirafan. Mana tidaknya, cabaran yang terpaksa saudara-saudari tempuhi ketika musim COVID-19 ini adalah amat besar dan cukup menguji. Saya masih ingat lagi Task Force COVID-19 yang telah diwujudkan Mac yang lalu menuntut petugas-petugas kita bekerja siang dan malam demi memantau situasi wabak dan keselamatan rakyat kita di seluruh dunia. Pada masa yang sama, saya kagum dan amat menghargai semangat juang warga Kementerian Luar Negeri di semua perwakilan Malaysia di luar negara. Ada yang sanggup tidak pulang ke tanah air berbulan-bulan hanya kerana ingin memastikan keselamatan rakyat Malaysia di luar sana. Malah ada yang berani merisikokan kesihatan dan keselamatan diri demi memudahkan urusan pulang lebih 26,000
rakyat Malaysia yang terkandas, termasuk di negara-negara yang terjejas teruk seperti Itali, India, Iran, Bangladesh dan banyak lagi negara. Ini belum lagi saya memperincikan tugasan yang saudara-saudari perlu laksanakan demi memastikan hubungan Malaysia dengan semua rakan negara di seluruh dunia tetap utuh sepanjang krisis COVID-19 ini. Pendek kata, segala pencapaian dan kecemerlangan Kementerian Luar Negeri tidak datang dengan sendiri dan tidak hadir dengan mudah. Kesemua yang dicapai adalah hasil dedikasi serta kesungguhan berterusan setiap warga kita. Sebab itulah saya percaya tidak ada ganjaran setimpal yang mampu membalas jasa baik saudara-saudari. Yang mampu diungkapkan hanyalah ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan doa buat saudara-saudari sekalian. Pada masa yang sama, saya akan terus berusaha bersama-sama dengan Timbalan Menteri Datuk Kamarudin Jaafar untuk memberikan kepimpinan yang terbaik di kementerian ini demi memastikan aspek kebajikan saudara-saudari diperjuangkan dan diberi perhatian tertinggi, insya-Allah. Saudara-saudari, saya maklum bahawa majlis apresiasi kita hari ini meraikan 3 kumpulan penjawat awam di Wisma Putra, iaitu 111 orang penerima anugerah perkhidmatan cemerlang atas perkhidmatan cemerlang dan berprestasi tinggi sepanjang tahun 2019. Kumpulan kedua, 24 orang penerima anugerah jasa mudi kenang bagi penjawat-penjawat awam kementerian yang telah bersara dari bulan November 2019 hingga Oktober 2020. Dan kumpulan ketiga, penghargaan khas Perjawatan Awam Barisan Hadapan COVID-19 bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam usaha kerajaan untuk menangani penularan pandemik COVID-19 ini. Semoga penganugerahan ini berupaya menjadi pemakin semangat untuk saudara-saudari terus berusaha sebaiknya demi bersama-sama meningkatkan kecemerlangan Kementerian Luar Negeri kita ini dan memberikan perkhidmatan terbaik buat negara. Bagi yang telah bersara, percayalah jasa dan bakti anda sekalian akan terus terpahat sebagai individu penting dalam pentadbiran awam negara yang telah berjasa mengibarkan jalur gemilang dan mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Sesungguhnya saudara-saudari adalah sumber semangat, inspirasi dan kekuatan untuk kami di peringkat kepimpinan untuk terus melakukan yang terbaik di kementerian ini. Impian saya bukan saja untuk memastikan Malaysia terus dihormati dan disegani, tetapi pada masa yang sama juga untuk meniupkan rasa bangga dalam sanubari anak cucu cicit kita memiliki Malaysia sebagai rumah tempat mereka membina masa depan gemilang, insya-Allah. Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa semoga krisis COVID-19 di Malaysia dan dunia segera berakhir, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dengan rasa rendah diri ingin menzahirkan rasa syukur dan juga terima kasih kepada Wisma Putra atas anugerah yang telah diberikan kepada saya. Saya berharap agar anugerah yang diberikan ini dapat menjadi pemangkin kepada diri saya sendiri dan rakan-rakan sekerja untuk terus memberikan yang terbaik dalam apa jua yang dilakukan, di mana jua kita berada. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wisma Putra atas penganugerahan anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2019 ini. Saya percaya tanpa kerja keras berpasukan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi, pengiktirafan ini mungkin sukar untuk digapai. Saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak Rustia dan juga kementerian di atas pemilihan saya sebagai salah seorang penerima, dan saya berdoa agar semua warga negara Wisma di kementerian dan juga di luar negara dihindarkan daripada musibah supaya kita dapat memberi khidmat bakti kepada rakyat Malaysia khasnya. Saya amat berterima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat di luar negara. Segala pengalaman dan ilmu yang diperoleh akan saya manfaatkan untuk memberikan khidmat yang lebih baik kepada kementerian di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rustia kerana sudi mencalonkan saya sebagai senarai penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019. Ini merupakan pencalonan saya yang pertama sepanjang saya berkhidmat dengan perkhidmatan awam selama 7 tahun. Dan saya kini bertugas di Malawakil Nur Sultan hampir 5 tahun. Panjang jodoh saya di sini. Di kesempatan ini saya ingin menzahirkan rasa terima kasih di atas penganugerahan Khidmat Cemerlang 2019 yang telah dianugerahkan kepada saya. Saya dengan ini mendoakan kita semua sama ada di perwakilan maupun di kementerian agar cekal mengharungi setiap cabaran. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas anugerah perkhidmatan cemerlang yang diberikan oleh pihak kementerian kepada saya ini. Saya berharap anugerah yang saya terima ini akan menjadi pendorong dan menyuntik semangat kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang lain untuk terus produktif dalam menyampaikan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Urus Setia di atas penganjuran Majlis Apresiasi Wisma Putra 2020. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Urus Setia dan juga kementerian di atas pemilihan saya sebagai salah seorang penerima APC 2019. Terlebih dahulu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga Wisma Putra di atas tunjuk ajar yang telah diberikan kepada saya. Khasnya kepada Konsul Jeneral dan seluruh warga Konsulat Jeneral Malaysia Dubai. Dengan penganugerahan tanggungjawab dan kepercayaan ini, saya akan cuba untuk memastikan bahawa kecemerlangan ini dapat diteruskan pada tahun-tahun mendatang. Sekian, terima kasih. Bagaimana kita menghadapi pandemik ini dengan kemampuan untuk bersabar dan bertolak ansur dengan masalah, dengan kerumitan atau kelewatan yang dihadapi ketika menjalankan sesuatu operasi. Semasa yang sukar tersebut, kita juga telah melihat ramai pegawai-pegawai tanpa mengira pangkat atau jawatan telah menunjukkan sikap-sikap accountability. Telah melaksanakan satu operasi yang agak mencabar, iaitu operasi penghantaran pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Peru dan Bolivia secara serentak. Operasi tersebut telah berjaya dengan pertolongan berbagai pihak. Perasaan kami apabila menerima makluman malas dan juga kata-kata penghargaan daripada mereka yang selamat sampai. Penat lelah kami semua hilang begitu saja. COVID-19 di Itali merupakan antara cabaran yang paling serius yang telah dihadapi oleh kedutaan besar Malaysia di Rom. Memandangkan keadaan wabak ini semakin serius di Itali, YB Perdana Menteri, Menteri Luar, Pihak Wisma Putra dan agensi lain berkaitan telah bersetuju untuk membawa pulang rakyat Malaysia dan juga para pelajar Malaysia yang berada di Itali pulang ke tanah air demi keselamatan mereka. Pihak kedutaan Malaysia juga telah menghantar care packages kepada pelajar yang berada di kawasan red zone dan juga face mask. Selain itu, komunikasi juga adalah penting dalam sesuatu kecemasan. Maklumat yang tepat perlu disalurkan menerusi saluran yang sesuai. Jadi leadership memainkan peranan yang sangat penting. Kesabaran juga perlu ada dalam seseorang pada ketika ini.
sebab kita sedang berurusan dengan rakyat yang cemas. Congratulate and give my best wishes to the government, Manila, Malaysia Manila, which have done a marvelous job and we have done without any fault. The hard work of the entire team of Embassy of Malaysia in the Philippines, Wisma Putra, and making this flight possible. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada banyak pihak, terutama sekali Malindo Air. Ini adalah penerbangan yang ketiga yang telah dikendalikan oleh kedutaan untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandang, dan juga terutama sekali kepada semua staf dan pegawai di kedutaan besar yang telah bekerja dengan kuat. Peringkat awal memanglah agak sukar menyediakan ataupun mengadakan repatriasi ini kerana pelbagai masalah yang timbul. Tapi Alhamdulillah atas dasar kerjasama semua pihak kita berjaya mengatasi perkara tersebut. Dan atas dasar keakraban ASEAN juga kita telah berjaya membawa warga Singapura, Thailand, Cambodia dan juga Brunei untuk turut sama dalam penerbangan repatriasi yang telah diadakan. Dan pada waktu itu ialah waktu lockdown, yang mana kita terpaksa mendapatkan kebenaran khas daripada MOFA, Kementerian Luar Negeri Saudi dan juga pihak keselamatan Saudi untuk memulakan proses repatriasi. Kesemua rakyat Malaysia yang berada di sekitar di seluruh Iran telah dibawa ke Tehran dan ditempatkan di kediaman pemerintah. Mereka telah diperiksa tahap kesihatan mereka dan diberi kemudahan makan dan minum. Di kesempatan ini, kami di Kedutaan Besar Malaysia di Tehran ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat, terutama sekali kepada Wisma Putra dan pasukan tindakan khas COVID-19. Kedutaan Besar Malaysia Kahirah telah membantu dan memudah cara urusan kepulangan seramai 6,600 rakyat Malaysia diikuti melalui 23 penerbangan sewa khas, termasuk satu penerbangan sewa khas dengan kerjasama Kedutaan Besar Brunei di Kahirah. Kedutaan dengan kerjasama pejabat atasi pendidikan negeri di sini telah menyampaikan pelbagai jenis bantuan, termasuk bantuan bekalan makanan, ubat-ubatan, face mask, hand sanitizer dan segala keperluan asas yang lain. Daripada 1,300 orang rakyat Malaysia telah berjaya dibawa pulang melalui 14 penerbangan khas Saudi Airlines dari April hingga Ogos 2020. Alhamdulillah, kini Kerajaan Arab Saudi telah partially membuka penerbangan antarabangsa dan diharapkan agar pandemik ini akan berakhir tidak lama lagi. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Arab Saudi masih berdiri teguh dalam menepani cabaran COVID-19 di negara ini. Malawakil Karachi dengan kerjasama Kerajaan Sin telah mengulurkan bantuan konsuler kepada rakyat Malaysia yang terkandas untuk kembali ke Malaysia. Mereka telah dihantar ke Islamabad melalui jalan darat pada 8 April 2020 dengan diiringi polis pengiring untuk mengambil penerbangan khas Pakistan International Airlines. Jadi kami seramai 11 orang. Jadi sekarang kami tengah buat persiapan untuk gerak ke Islamabad lah. Berbanyak terima kasih kepada Suruhanjaya di Islamabad dan semua pegawai-pegawai di Konsulat Jeneral Karachi. Sejak bulan Mac yang lalu, Malawakil Mumbai telah membuka cara berbagai urusan repatriasi yang melibatkan seramai 681 rakyat Malaysia secara keseluruhan. Kami terpaksa mengharungi satu perjalanan darat yang amat panjang dan penuh berisiko. Kami di Malawakil Mumbai ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Wisma Putra. Pada peringkat awal COVID-19 melanda di negara ini, antara cabaran termasuklah urusan logistik, berhadapan dengan situasi cemas dan panik dalam kalangan rakyat Malaysia yang terlibat, dan cabaran yang paling utama adalah dalam usaha mengumpul data dan mengenal pasti rakyat Malaysia yang masih berada di Nepal pada ketika itu. Dan keadaan yang serba kekurangan di Sudan, Malawakil Khartoum telah mengambil inisiatif untuk menghulurkan bantuan serta memastikan keadaan warga Malaysia di Sudan berada dalam keadaan baik, terutama sekali para pelajar. Inisiatif awal yang telah dilakukan antara bantuan ubat-ubatan dan peralatan pembersihan kepada para pelajar.
Itu dia tadi ucapan daripada Yang Berhormat Menteri kita yang perlu dihayati oleh semua warga kementerian termasuk kita berdua. Betul tu Vanita. Berbeza yang majlis kita pada kali ini kerana bersiaran secara langsung. Siap dengan video ucapan daripada para penerima anugerah. Dan selain itu, majlis ini diharapkan akan menjadi kenang-kenangan buat semua penerima. Betul lagi. Selain itu, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan majlis kita pada hari ini. Vanita, kita telah sampai ke penghujung siaran. Tahniah sekali lagi kepada semua penerima anugerah dan kepada yang menonton di rumah. Terima kasih Daun Keladi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.